Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu liman ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalil haram wa min siwa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian kita seterusnya. Mohon ampun maaf pagi tadi tidak dapat teruskan, ada masalah internet. Kita teruskan sebelum Jumaat, sebelum waktu Jumaat. Kita utilize betul-betul hari Jumaat ini. Mohon sama-sama banyakkan selawat, banyakkan selawat ke atas Rasulullah. Mudah-mudahan diberkati pada hari Jumaat insya-Allah. Kita teruskan kitab Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, tafsir ayat ke-9 sambungan semalam. Sebelum tu kita hadiahkan pada Tuan Guru kita dan untuk berkati pengajian kita sikit ini dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah sebelum kita mulakan, kita share dengan sahabat-sahabat lain dulu insyaAllah. Mohon share pada sahabat insyaAllah. Sama-sama share. Share di Facebook, di WhatsApp status semua. Mohon kita share sama-sama insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan dengan surah Hud ayat nombor 9. Ayat nombor 9 surah Hud. Sama-sama kita baca muka surat 62 kitab Tuan Guru, surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 9 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in azaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sadaqallahul azim. Maksudnya
Dan demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, mendapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur. Surah Hud ayat nombor 9, insyaAllah. Perangai manusia memang susah diajar, tetapi kalau boleh juga diajar, maka banyaklah pahala. Yang aku boleh cadangkan kepada kamu contohnya kata Tuhan, wala in azaqnal insana minna rahmatan. Ada di antara manusia ini, sekiranya aku beri sedikit rahmat kepada dia, aku beri sekadar dia boleh mengecapinya sahaja. Ini perangai manusia. Ya, bila Allah bagi nikmat, Allah bagi nikmat sedikit rahmat kepada dia, Allah sebenarnya beri sekadar dia berapa yang dia boleh mengecapinya, menikmatinya. Ini cara Tuhan bercakap. Tuhan hendak sebut bahawa nikmat yang sampai kepada kita sehingga sanggup kita melupakan Allah. Pada hakikatnya nikmat itu hanya sedikit sahaja, walaupun manusia merasakan banyak. Maksudnya apa? Allah bagi sikit, sebenarnya itu kita terasa terlampau hebat nikmat yang Allah bagi, sampai ke level kita sanggup melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya nikmat itu hanya pinjaman ataupun sedikit saja yang Allah bagi. Seterusnya Allah berkata, aku beri sekadar kamu boleh kecap. Di akhirat kelak, kalau kamu tengok nikmat aku di dalam syurga, ketika itu nikmat aku begitu melimpah ruah, bukan setakat boleh kecap sahaja, bahkan kamu boleh makan dan telan sampai kenyang. Kita nampak nikmat dunia ni terlalu hebat, terlampau hebat kita rasakan. Walhal bila di compare dengan besok di akhirat, di syurga Allah Ta'ala, nikmat itu berlipat ganda, melimpah ruah, terlalu hebat dia punya kesan dia, kandungan dia melimpah ruah, bukan setakat boleh dikecap, tetapi kamu boleh makan dan telan sampai kenyang. Ini pendekatan bahasa yang cukup menarik. Sebab itulah bagi orang yang mempelajari bahasa Arab dan mengetahui ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan atau badi', serta mampu memahami ayat Al-Quran sebagaimana orang Arab faham tanpa perlu belajar banyak, maka ketika membaca Al-Quran, tidak perlulah kita lagi baca banyak kitab tafsir dan mendengar tok guru bersyarah. Pasal apa? Faham sebenarnya ayat Quran. Bukan faham, dia faham mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada bahasa yang diaturkan dan penggunaan bahasanya yang disusun satu persatu, sudah cukup mendatangkan daya tarikan kepada kita untuk beriman kepada Al-Quran. Berbeza dengan kita, banyak lagi yang kita tidak faham bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bila tidak faham, itu yang kita tak terasa apa, baca banyak mana pun, pasal tak faham, dia tak tersentuh. Cuma tersentuh lagu dia, tajwid dia, tersentuh dengan nada dia, itu pun pahala juga. Tapi kalau betul-betul dengan tadabbur, dengan tazakur, terlalu hebat untuk kita fahami. Kata Tok Guru, tak payah kita nak baca kitab tafsir lain. Pasal apa? Kita dah faham ayat Quran, no need nak baca tafsir. Pasal apa?
faham yang sebenar-benarnya mesej Allah Ta'ala dengan tadabbur dia satu patah. Summa naza'naha minhu. Lepas daripada itu, katakanlah kami tarik balik nikmat itu daripada dia. Innahu laya'usun kafur. Ketika itu manusia marah kepada aku sampai ke peringkat putus asa dan kafir dengan aku. Ini level dahsyat. Bila Allah tarik, awalnya Allah dah bagi nikmat yang sedikit, tapi melimpah ruah di sisi manusia. Nikmat sedikit tu sampai dia lupa Allah Ta'ala, sampai dia sepinya bab Allah Ta'ala, dia khusyuk dengan nikmat Allah Ta'ala. Akhirnya tiba-tiba Allah tarik saja nikmat itu daripada manusia tersebut sampai ke level dia boleh marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh putus asa, dan yang paling dahsyat sekali, dia kafir terus kepada Allah Ta'ala. Dia maksiat terus dengan Allah Ta'ala tu sampai ke tahap tu. Padahal patutnya berterima kasih yang Allah beri, sedikit ataupun banyak. Pasal apa? Yang sedikit pun Allah uji, yang banyak pun Allah uji. Orang miskin Allah uji, orang kaya pun Allah uji. Apa yang hendak diberitahu adalah manusia ini selalu tidak memahami. Dia merasa bahawa segala apa yang ada padanya, sama ada ilmu, pangkat, darjat atau harta benda, adalah hasil daripada titik peluhnya sendiri, usahanya, dan usahanya seorang, tidak bersangkut sedikit pun dengan aku. Maksudnya apa ni? Apa yang diberitahu ini ialah manusia terlalu tidak memahami, tak hendak faham, tak hendak ambil tahu. Dia merasa bahawa segala yang ada padanya itu, contohnya ilmu dia, pangkat dia, darjat dan harta benda, itu daripada usahanya diri sendiri, titik peluh dia. Itu yang dia bercakap tinggi, bercakap besar. Pasal apa? Dia seronok sangat pasal dia yang usaha, bukan orang lain yang tolong. Betul, makhluk tak tolong, dia terlupa yang maha penolong, yang maha pemberi. Tidak langsung dia balik kepada Allah Ta'ala, langsung dia tak sangkutkan dengan Allah Ta'ala, dia tak kaitkan langsung dengan Allah Ta'ala. Sombongnya manusia. Tu kena renung kita. Yang sepatutnya kita bila dapat nikmat sedikit pun kita ucapkan Alhamdulillah. Tu ni kena renung bab-bab tu, kadang-kadang kita sampai terleka. Ni Allah tegur kita, tak kira bab ilmu, bab pangkat, bab darjat ataupun bab harta benda. Kalau dia beroleh harta lepas itu, aku menariknya balik, dia akan merejam bumi dan marah kepada aku. Maksudnya apa? Bila Allah tarik nikmatnya pada manusia tersebut, pada makhluk tersebut, bila Allah tarik, dia menghentak kaki dia, marah yang amat sangat. Kenapa dia gagal, kenapa dia dipecat, kenapa dia jatuh jadi miskin, contohnya. Ini merunta-runta, kemudian marah terus, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahulah lagi sembahyang dan puasanya entah di mana, dan dia bercakap hodoh. Ditinggalnya kan bab sembahyang, dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena renung. Puasanya entah di mana, dia bercakap hodoh kepada aku. Maksudnya dia bercakap benda yang tak baik dengan Allah Ta'ala, boleh maki hamun Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa Tuhan menzalimi aku? Itu yang perkataan yang paling hodoh tu. Dia mempersoalkan kenapa Allah pilih dia, menzalimi dia. Disoal, dipetikaikan kenapa dia jadi begitu. Tuhan tidak menjaga, tidak pandai menjaga aku,
Tuhan buat inaya kepada aku. Dia boleh salahkan Tuhan. Dia boleh salahkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana menginaya dia sampai jadi miskin, sampai jadi jatuh, sampai dipecat, sampai didapati bersalah, dihukum. Tu salahkan Allah Taala. Ini tandanya dia tidak faham bahawa apa yang dia dapat selama ini bukan kerana titik peluhnya sendiri, tetapi hasil anugerah dan pemberian daripada aku. Sebab tu apa benda yang kita dapat ni, dia tak, kalau kena faham, apa yang kita dapat semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu, bukan titik peluhnya sendiri. Kalau dia faham tu, dia tak jadi macam tu. Oleh yang demikian, semasa aku memberi nikmat, kamu kena kata alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Sepatutnya kita cakap paling minimum pun alhamdulillah. Itu sepatutnya. Mujurnya Tuhan dengan sebab kamulah, maka segala benda yang molek ini boleh dapat kepada aku. Tu batu kita, apa benda yang kita dapat, tak ada lain kita ucapkan terus kepada Allah Ta'ala alhamdulillah. Jangan kita terikut dengan perangai iblis ataupun syaitan. Jadi sombong pula kita. Kata apa? Pasal kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dia ujung tu diletak aku yang usaha. Tu dia silap besar. Bila aku menarik balik nikmat itu, kamu kena kata alhamdulillahillahi ala kulli halin. Mujurnya Tuhan, kamu tarik banyak ini saja, orang lain lebih teruk lagi. Tu syukur kita, masih lagi alhamdulillah, walaupun jatuh miskin, walaupun jatuh pangkat, sepatutnya kita ucapkan alhamdulillah. Pasal apa? Ujian daripada Allah Ta'ala. Alhamdulillah Tuhan, tangan saya hanya lumpuh sebelah, tangan sebelah lagi boleh bergerak, mulut boleh masih boleh bercakap, mata masih boleh nampak, telinga masih boleh mendengar. Ada orang buta, kita ada mata sebelah lagi. Ada orang lumpuh separuh badan, kita masih boleh bergerak lagi. Tangan sebelah lagi tidak boleh bergerak, tangan sebelah lagi ada. Tu maksudnya kita makin lama makin menurun lagi. Bersyukur. Apa yang Allah uji, kita tetap bersyukur. Apa yang penting, kamu kena faham bahawa nikmat aku kepada kamu tidak akan terhenti, bahkan sentiasa berterusan. Dengan sebab itu, bila aku tarik satu perkara, kamu kena ingat bahawa banyak lagi benda-benda lain yang aku tidak tarik. Jangan sekali-kali kamu marah kepada aku. Ini nasihat. Allah ingatkan kita, sepatutnya kita kena faham bahawa nikmat Allah yang kita dapat tidak berhenti, bahkan berterusan. Kita kehilangan kerja, tapi ada lagi nikmat yang lain Allah beri. Ada orang masih lagi mencari-cari bab kerja. Ada orang sakit, kita sakit, tapi ada orang lagi-lagi hebat sakit, terus masuk ward. Kita sakit sekejap, maksudnya kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab bila Allah tarik satu perkara, kita kena ingat bahawa banyak lagi benda-benda lain yang Allah tidak tarik. Jangan sekali-kali kamu marah kepada Allah Ta'ala. Cari jalan sayangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menurut istilah politik sekarang, orang begini adalah orang yang tidak bermasalah. Dia tidak runsing dan tidak gelisah. Hidupnya tenang, molek memikir Tuhan, fikirannya pada Tuhan dan syurga. Adapun orang yang melompat ke sana dan kemari, mereka adalah orang yang tidak yakin dengan Allah Ta'ala.
Macam mana keimanan dalam hati perutnya, kita pun tidak tahu. Tetapi apa yang jelas, hubungannya dengan Tuhan memang tidak elok kerana dia jenis orang yang tidak mengenal nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang tak ada berpendirian tetap. Tak tetap pendiriannya. Sekejap di sana, sekejap di sini. Ya, dia tidak fix. Ya. Kita yang dah mengaku inna dina indallahi Islam, terus pegang. Tak boleh kita elakkan pada yang lain. Jangan kita nak melompat ke sana, melompat ke sini. Pasal apa? Nak menyelamatkan diri kita untuk selesa hidup, untuk selesa kita di dunia. Itu maksud sebenarnya daripada ayat 9. Ya, wala in azaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, didapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur. Surah Hud ayat nombor 9. Maksudnya kita, Allah bagi rahmat, sepatutnya kita bersyukur. Tak kira kecil ataupun besar ujian kita, nikmat besar ataupun nikmat kecil, terus bersyukur. Pasal apa? Diingatkan kita Allah Ta'ala, kita tak berhenti dapat nikmat Allah Ta'ala. Contohnya sekarang kita masih lagi PKP, kita masih lagi boleh makan, boleh minum, boleh bekerja dan macam-macam. Nikmat yang Allah berterusan. Hanya bersyukur. Ada benda lain ditarik, ada benda lain yang diteruskan lagi nikmat. Terus pada ayat 10, wala in a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Surah Hud ayat nombor 10. Maksud dia, bermakna dia, artinya, dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah diriku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya ia dengan kesenangan itu riang gembira, lagi bermegah-megah, yakni kepada orang ramai. Ayat nombor 10. Ini ya. Maksudnya, saya ulang balik, demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan, ya, kalau Allah beri kesenangan kepada dia sesudah ia susah ataupun menderita kesusahan, tentulah manusia ni akan berkata, telah hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku. Seronok dia menerima bab kesenangan. Hilang dia katanya. Sesungguhnya ia, kesenangan itu, dia gembira, riang amat sangat, lagi bermegah-megah. Kemudian bukan dengan orang lain, dengan orang ramai pun dia bermegah-megah. Ayat nombor 10. Wala in azaqnahu na'ma. Begitu juga sebaliknya itu, kalau kami beri kepada dia nikmat sekadar boleh kecap sahaja, tidak banyak mana pun, ba'da darra massat, setelah daripada kesusahan yang menimpa dia, la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni, ketika itu dia akan berkata, segala kesusahan menimpa aku selama ini sudah tamat, sekarang ini aku segar bugar. Sombong dia bila dapat nikmat yang kecil, tapi dia masih terus bermegah-megah. Pasal apa? Nak menikmati sepuas-puasnya pasal selepas dalam kesusahan. Dia tidak kata alhamdulillah, mujurlah Tuhan. Sepatutnya dia kata gitu, tapi dia tidak kata, kamu tolong sepak buang segala kesusahan yang menimpa aku. Dan dia tidak memuji aku walau sepatah apa pun.
Bahkan dia berkata, sudah tidak ada lagi kesusahan. Selama ini aku tidak boleh makan, sekarang aku sudah boleh makan. Selama ini aku susah, sekarang aku sudah kaya. Sombong, terus megah dia. Megah lagi satu, megah bukan orang lain, dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia megah. Ya, sepatutnya yang mula-mula dia ucapkan syukur, alhamdulillah. Sepatutnya syukur pada Allah Taala. Mujur Allah bantu. Ya, kamu tolong buang ataupun sepak segala kesusahan menimpa aku. Dan dia tidak memuji langsung Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sepatah. Walhal ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi peluang, Allah bagi nikmat. Sepatutnya disebut. Bahkan dia berkata sudah tidak ada lagi kesan. Dia yakin sangat kesusahan itu akan kekal selama-lamanya. Terlupa itu pun satu ujian Allah Subhanahu. Selama ini aku tidak makan, sekarang aku sudah makan. Selama ini aku susah, sekarang aku sudah kaya. Itu yang seronok sangat. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya manusia ini fashion yang suka galak. Maksudnya suka melawan dan jenis suka bermegah. Inilah ya, ditegur Allah Ta'ala, manusia ni adalah satu suka makhluk yang suka fashion, suka galak ataupun melawan ataupun bermegah-begah. Tuhan berkata, ketika susah dia tidak ingat kepada aku dan tidak ingat kesalahan yang dia buat. Ketika senang pun dia tetap tidak ingat kepada aku, kerana dia berasa segala kesenangan itu datang dari usahanya sendiri. Ni jenis manusia. Ya, cuba renung kita macam mana. Ya, dia ingatkan ni ketika susah, ni Allah tegur, ketika susah dia tidak ingat kepada Allah. Tengah susah masih lagi tidak ingat Allah Taala. Langsung tak minta kepada Allah Taala. Langsung tak ada pergantungan dengan Allah Taala. Walhal dalam qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca lagi Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca. Kalau yang baca dia tahu apa dia nasta'in. Tempat kita minta tolong. Tu pun tak realize langsung. Dia tidak ingat waktu dia susah dengan Allah Ta'ala. Ketika senang langsung. Bila senang lagi hebat lah. Aku yang usaha. Aku yang cari. Aku yang menang, aku yang berusaha dengan bab senang. Itulah kemenangan dia. Itu yang dia anggap, itulah kejayaan yang dia usahakan sendiri. Dia terlupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tafsir ringkas daripada ayat 10. Masuk terus ayat 11 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan berolehi keampunan dan pahala yang besar. Ni sambungan tadi. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat nombor 11. Cuma Tuhan kata, dalam ramai-ramai manusia ini, tidak semua lagu itu. Tidak semua yang macam tu. Tadi ayat 10 menceritakan orang yang lupa Allah, lupa pada Rasulullah, lupa pada nikmat Allah Ta'ala. Bukan semua, tidak semua, kecuali orang yang illal ladzina sabaru wa 'amilus solihat, kecuali manusia yang jenis bersabar dan suka beramal soleh. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk orang ini akan disediakan keampunan dan
disediakan pahala yang besar di akhirat. Ini orang yang terus nikmat, terus faham, terus merasai apa yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan menghendaki kita bersabar dalam dua keadaan. Dalam keadaan susah pun kita bersabar, dan dalam keadaan senang pun kita bersabar. Boleh jadi orang Melayu dia menggunakan perkataan sabar hanya ketika susah saja. Ketika senang dia tidak guna pun perkataan sabar. Sebenarnya kesabaran perlu dalam kedua-dua keadaan. Pada orang yang beramal soleh, dia perlu bersabar semasa susah dan bersabar semasa senang. Ni diingatkan kita, ya. Maksudnya sabar ni bukan untuk hanya orang susah. Sabar ini untuk dua keadaan. Dalam keadaan susah kita bersabar, dalam keadaan senang pun kita bersabar. Boleh jadi bangsa Melayu, orang Melayu ini dia menggunakan perkataan sabar hanya ketika susah sahaja. Ketika senang dia tidak guna pun perkataan sabar. Sebenarnya kesabaran perlu dalam kedua-dua keadaan. Kepada orang yang beramal soleh, dia perlu bersabar semasa susah dan bersabar semasa senang. Ini ingatan daripada Allah Subhanahu. Lagu mana, macam mana sabar di masa susah. Kita perlu yakin bahawa kesusahan ini adalah perancangan Tuhan sejak Lauh Mahfuz lagi. Boleh jadi ada sesuatu yang dia hendak hilangkan dosa daripada aku, atau boleh jadi dia hendak suruh aku insaf. Serupa kepala kita terhantuk pada bendul. Bila berasa sakit, kita pun merenung sekejap. Begitulah juga segala macam bala yang menimpa ke atas kita. Ibarat kepala kita terhantuk pada bendul. Lepas terhantuk, kita merenung sekejap mencari sebabnya. Akhirnya kita mengaku kesilapan sendiri. Kalau kita susah hingga tidak ada duit pun untuk membeli makanan, namun kita tetap bersabar. Kita tidak mencuri barang orang dan tidak menipu pitih orang. Sebagaimana orang lain ada tulang 4 kerat, takkanlah aku tidak boleh buat kerja sebagaimana orang lain. Itulah kesabaran waktu susah. Waktu kita jangan kita mengeluh, ya, kita ada 4 kerat anggota yang cukup, tak boleh kata susah. Ya, kita ada anggota yang Allah kurniakan. Masa senang juga kita diminta bersabar. Kerana apa kena sabar? Kerana bila senang, mulalah kita tidak kenal kawan. Usahakan Tuhan yang kita tidak nampak ditengok. Kawan yang berada di sekeliling pun kita tiap-tiap hari pun pula kita tidak kenal. Orang kata ibarat seperti menyepak anak kucing di tepi tengah jalan. Ini pun kita kena bersabar. Jangan turut, jangan ikut sangat hawa nafsu dan kata hati. Tu waktu senang pun, ya, macam mana kita nak ambil bab kesabaran. Jadi di waktu susah kita kena bersabar, jangan sampai mencuri dan menyamun. Di waktu senang pun kita kena bersabar juga. Jangan sampai ke peringkat lupa daratan ataupun tidak mengenal Tuhan. Ayat ini mengajar kita supaya hidup secara tenang di atas muka dunia mengikut kadar keadaan masing-masing. Di Mekah, Rasulullah SAW ditekan, dikepung dan dihentam dengan bermacam-macam perkara. Tetapi sebaliknya dia di Madinah secara otomatik Nabi dilantik menjadi Perdana Menteri bagi negeri Madinah dan dunia. Tetapi keadaan hidup, pakaian, rumah tangga serta pemikirannya serupa seperti di Mekah. Padanlah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah
hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 33. Maksudnya kita ambil contoh pada Nabi Muhammad SAW untuk kita terus dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni balasan baik besok di akhirat. Caranya menyebut, mengingati Allah sebanyak-banyak yang mungkin waktu kita senang, waktu kita susah. Ini dalil daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Nabi merupakan contoh yang paling baik untuk manusia. Cuma bukan sembarangan orang boleh mencontohi Nabi Muhammad. Orang yang boleh mencontohi Nabi ialah orang yang 100% yakin adanya hari akhirat, yakin akan bertemu dengan Tuhan, yakin bahawa kehidupan dunia ini sekejap sahaja, yakin bahawa orang yang hidup di dunia ini, orang yang hidup dengan sebelah kaki saja, tetapi kepada orang yang hidup di muka dunia dengan kehidupan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh tidak ingat langsung kepada kubur dan akhirat, maka orang seperti ini tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad, bahkan ia menjadi pengikut orang lain. Ya, maksudnya kita tahu betul-betul yakin dengan Rasulullah SAW. Kita tahu ini sementara saja di dalam dunia. Kalau hendak selamat di dunia, jangan kita tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Baik kita mencari harta semasa berpolitik dan pilihan dalam pilihan raya, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sentiasa perlu kita letakkan di hadapan mata sebagai ikutan. Hamba sebut macam ni kerana dalam 2-3 hari kalut siang, malam, pagi, orang mengenai kempen dalam surat khabar. Orang parti Islam, orang PAS sendiri kalut, padahal hamba sendiri telah membakar surat khabar. Kita sudah bakar surat khabar itu, kalau boleh kita pijak-pijakkannya. Masalahnya apabila dia memfitnah, dia masih lagi memperjayai. Kita dah tahu kadang-kadang bab fitnah yang ditulis dalam media ataupun surat khabar itu semuanya tak payah kita terus yakin dan percayai. Tidak mengapalah di saat kelemahan kadang-kadang kita berserabut juga walaupun dalam keadaan kalut ataupun kekalutan dalam politik. Sedikit sangat orang PAS yang kalut. Kalut kerana apa? Kerana mendengar desas-desus cerita bahawa PAS hendak masuk UMNO dan macam-macam. Ini bab politik lah. Ya, maksudnya kita jangan kita terlampau sangat kalut dengan berita-berita sekarang ni. Kerana sekarang zaman pandemik pun sama juga. Ya, diceritakan kekalutan. Kita dengan zaman WhatsApp ni pun kita hati-hati, jangan sampai hilang keyakinan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita ni sudah tua, dah berumur. Jaga bab politik yang sepatutnya kita baca, politik yang berlandaskan Islam, berlandaskan Al-Quran. Tu InsyaAllah dah masuk pukul 12. Dah pukul 12, dah masuk My Quran Time. Kita berhenti takat dulu. Kita pergi terus join My Quran Time, Al-Quran, insyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sambung ayat 12 petang ni ataupun pagi esok atau petang ni, insyaAllah. Kita cuba. Mohon doakan Ustaz dan kestabilan internet, insyaAllah. Mohon doakan, insyaAllah. Kita jumpa petang ni maghrib untuk tafsiran yang seterusnya.
Saya cuba untuk waktu asar, insyaAllah. Mohon doakan kestabilan internet. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت توسلنا بالجبر وتصلنا بالملك الذي لا يموت اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى يا الله Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin faminallah Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahi minan nar min syarri kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulinin Allahumma ghnina bihalalin haramin musibah bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid Ya Ahad Ya Samad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Asma Bismillahirrahmanirrahim La yadurru ma'asmi azab Bismillahirrahmanirrahim 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 La yadurru ma'asmi sya'un fil ard wa la fis sama wa sami'u alim Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa dini Bismillahirrahmanirrahim wa mali Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa dini Bismillahirrahmanirrahim wa mali Bismillahirrahmanirrahim ala kulli syai'in a'tani rabbi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin ani wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa asyaribna wa hdiyawadina fid din wa dunya wal akhirah ya Allah panjangkan umur kami sehatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan jauhkan kami daripada kejahatan tunaikan hajat kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah jumpa petang ni insyaallah Assalamualaikum